Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya Janah Jalidar yang akan berkongsi intipati utama Belanjawan Madani 2024 yang telah dibentangkan baru-baru ini kepada anda khususnya rakyat Malaysia. Belanjawan Madani 2024 menjadi belanjawan sepenuhnya mewakili aspirasi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memegang tanggungjawab bukan sahaja sebagai Perdana Menteri tetapi juga Menteri Keuangan. Belanjawan kali ini memperuntukkan RM393.8 bilion iaitu belanjawan tertinggi pernah dibentangkan. Perdana Menteri mengumumkan daripada jumlah tersebut RM303.8 bilion adalah untuk belanja mengurus, RM90 bilion untuk belanja pembangunan dan RM2 bilion simpanan luar jangka. Perbelanjaan tersebut melibatkan penambahan siling RMK12 sebanyak RM15 bilion lagi, menjadikan jumlah keseluruhan RM415 bilion untuk tempoh 5 tahun. Penambahan ini menunjukkan kerajaan mengamalkan pendekatan fiskal yang mengembang walaupun pada masa yang sama bertanggungjawab mengurangkan defisit fiskal secara berperingkat. Jelasnya hanya dengan mengurangkan defisit dan tanggungan kerajaan dapat mengembalikan kedudukan fiskal negara yang mampan. Baik, kita terus ke intipati utama Belanjawan Madani 2024. Perdana Menteri mengumumkan sebanyak RM58.7 bilion diperuntukkan kepada Kementerian Pendidikan, RM41.2 bilion pula diperuntuk kepada Kementerian Kesihatan. Bagi Sabah dan Sarawak pula, peruntukan sebanyak RM12.4 bilion. Selain itu, Perdana Menteri mengumumkan sebanyak RM44 bilion pinjaman bagi pembiayaan PMKS, manakala kadar cukai perkhidmatan dinaikkan kepada 8%, namun tidak melibatkan perkhidmatan seperti makanan dan juga minuman serta telekomunikasi. Sebanyak 160 juta diperuntuk bagi melaksanakan inisiatif manfaat kepada penggiat-penggiat seni. Juga peruntukan sumbangan tunai rumah ditingkatkan sebanyak RM10 bilion. Seterusnya, isu penting di negara ini iaitu masalah bekalan air. Perdana Menteri telah mengumumkan sebanyak RM1.1 bilion diperuntukkan bagi menyelesaikan isu tersebut. MINDEF, KDN juga mendapat peruntukan sebanyak RM18.7 bilion bagi memperkasa keselamatan negara. Ini berita gembira buat pesara-pesara kerajaan termasuklah veteran, berpencen serta tidak berpencen. Melalui Belanjawan Madani 2024, insentif sebanyak RM1,000 diberikan kepada golongan-golongan tersebut. Bagi semua penjawat awam grade 56 dan ke bawah, termasuklah lantikan kontrak, diperuntukkan sejumlah RM2,000, manakala RM1,000 diberikan kepada semua jawatan utama sektor-sektor awam. Seterusnya, bagi had siling gaji skim ex gratia bencana kerja ditingkatkan kepada RM6,000. Ini selaras dengan pindaan skim perkeso bagi sektor swasta. Melalui belanjawan ini juga, pemberian pampasan kepada petani, penternak dan juga nelayan sehingga 50% daripada nilai kerugian akibat bencana diberikan sebanyak RM50 juta. Selain itu, sebanyak RM11.8 bilion diperuntukkan bagi pelaksanaan 33 projek tebatan banjir berkeutamaan tinggi. Manakala RM2.4 bilion diumumkan bagi membina, menyelenggara dan juga membaik pulih kuartus penjawat awam, guru, hospital, anggota polis, tentera dan juga bomba. Seterusnya, sebanyak RM5.4 bilion peruntukan disalurkan kepada Sistem Maklumat Rekod dan Jalan Raya Malaysia MARIS untuk menyelenggara jalan-jalan di seluruh negeri bagi melaksanakan kerja pembaikan parit dan juga longkang yang rosak dan mengurangkan risiko air bertakung dan banjir kilat. Sebanyak RM20 juta peruntukan diberikan kepada 150 PBT. Perdana Menteri mengumumkan RM2.4 bilion untuk Felcra, Felda dan Risda bagi merancangkan aktiviti agri-komoditi dan meningkatkan sosioekonomi pekebun kecil.
1.4 bilion ringgit juga diberikan kepada pinjaman mikro BSN untuk membantu menyediakan modal perniagaan pembelian, peralatan, premis serta pemasaran kepada penjaja dan juga pengusaha kecil-kecilan. Belanjawan 2024 yang disebut sebagai Belanjawan Madani kedua jelas menghamparkan tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai cetusan nurani bagi meningkatkan darjat ekonomi negara dan juga rakyat. Belanjawan Madani 2024 ini diharapkan dapat memperbaiki ketirisan subsidi hasil daripada agihan kepada rakyat termasuk kenaikan upah golongan pekerja. Justru, Perdana Menteri kita berkata kesempatan yang ada perlu dimanfaatkan untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap struktur ekonomi bagi mengembalikan tahap negara sebagai jaguh Asia. Sekian laporan khas Intipati Utama Belanjawan Madani 2024 dari kami di laman sesawangsuara.tv. Juga anda boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Suara TV. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.